7.3 luas poligon. Cari luas poligon yang berikut. Diberi A, B, C dalam bentuk koordinat. So, kalau kita lakarkan A, B, C dalam bentuk Cartesian adalah ini tempat koordinat A, B dan C. Okey, jikalau kita susun koordinatnya lawan arah jam iaitu 317648 dan kita ulang yang pertama tu kita ulang sekali lagi. Kenapa ya? Sebab dia macam ni. Kalau kita A, B, C, pagar kita belum lengkap. So kita perlu bertemu dengan A baru dikatakan kawasan kita dipagarkan. Barulah itu adalah luas kawasan kita. Kalau kita hanya sampai C, masih ada ruang orang lain boleh masuk. So kita mesti tutupnya baru namakan dipagarkan. So itu baru dinamakan luas kawasan kita. So that's why yang pertama perlu diulang. So dalam rumus ini, lepas kita susun masuk koordinat itu ikut lawan arah jam, so kita darab silang macam ni, turun ke bawah. So 3 darab 6 tambah 7 darab 8 tambah 4 darab 1. Tolak kita patah balik. 3 darab 8, 4 darab 6, 7 darab 1. Tolak kita patah balik. 3 darab 8, 4 darab 6, 7 darab 1. Okey. So apabila ini dikira dapat 78, tolak bahagian ini 55, kita dapat jawapan dia 11.5. Jika kita susun, kita tengok jika kita susun koordinat itu dalam arah ikut jam. Okey, ini arah ikut jam. So kalau ikut jam, kita susun 314876. Okey, 314876, 31 perlu diulang supaya kawasan kita tertutup. So, kita buat pengiraan yang sama, kita turun darab silang macam ni. So, 3 darab 8 tambah 4 darab 6 tambah 7 darab 1. Lepas tu kita patah balik. So, 3 darab 6, 7 tolak 8, darab 8, 4 darab 1. Tolak. Yang patah balik kita kena tolak. So, kita dapat 55 tolak 78. Sebab dia modulus, jadi dia akan bertukar jadi positif. So, 11.5. So, sini kita boleh buat kesimpulan bahawa kalau koordinat itu disusun lawan arah jam, kita dapat jawapannya positif. Kalau disusun lawan ikut arah jam, dia akan dapat jawapan negatif. Tapi, tak kira kita dapat jawapan positif atau negatif, tak kisah sebab ini ada modulus. So, dia memang jawapan akhir untuk luas adalah positif. Jadi, bagaimana kalau saya lupa arah? Katakan saya darab naik dulu, lepas tu baru terbaliklah. Ni, pasangan yang terbalik. Tak apa. Asalkan kita pergi arah sama, tolak arah yang berlawanan. Okey, contohnya kita boleh buat 1 darab 4, 8 darab 7, 6 tolak darab 3. Lepas tu tolak 1 darab 7, 6 darab 6, 6 darab 4, tolak 8 darab 3. Boleh juga. So, asalkan kita pergi satu arah, lepas tu tolak dengan arah yang bertentangan dengannya. Okey, contoh seterusnya. Kita diberi koordinat PQRS. So, pakai rumus yang sama. So, kita susun PQRS ini. So, kalau PQRS, dia ada 4 titik. So, dia adalah segi 4 sama. Katakan ini PQRS. So, kita boleh suka hati susun. Kita boleh susun PQRX. Kita boleh susun PX. Q. Suka hati kita susun. Tapi dia tak boleh melintang macam ni. Dia tak boleh ke pembenjuru satu lagi. Katakan kita susun PRQS. Ini tak boleh. PRQS. Dia melintas pembenjuru. Itu tak boleh. Dia di sekelilingnya, tak kira kita susun ikut atau lawan arah jam, semua kita akan dapat jawapan yang tepat. Okey. So, ingat yang pertama perlu berulang di akhirnya.
Kenapa? Sebab kalau kita susun PQRS, jawab dia belum tutup. So, belum dipagarkan lagi. So, mesti tutup baru kita boleh katakan itu luas kawasan kita. So, 8, 0, kita susun semua macam ni. So, kita biasanya, saya lebih biasa darab turun dulu. So, 8 darab 7 tambah 5 darab negatif 2, 0 darab negatif 3, 4 tolak 0. Lepas tu kita patah balik. Tolak, patah balik. So, apabila kita patah balik, ni 8 darab negatif 3 tambah 4 darab negatif 2, 0 darab 7, 5 darab 0. So, jawapannya kita dapat 39 unit kuasa 2. So, untuk yang sifar ni, tak semestinya tulis. Saya tulis just untuk tunjukkan langkahnya. So, nota untuk bahagian ini ialah koordinat. Kalau koordinat bucu-bucu poligon yang diberi, kita susun lawan arah jam, kita akan dapat nilai positif dalam modulus ini. Jika lawan ikut arah jam, kita akan dapat nilai negatif dalam ni. Sebab modulus kita akan tukar kepada positif macam ni. Dia negatif tapi lepas modulus dia akan tukar kepada positif. Dan ini fakta yang sangat penting. Apabila ABC adalah segaris satu garis lurus, luas ABC ialah sifar. Sebab kalau dalam satu garis lurus kita sambung, dia tetap lurus, dia tak akan dapat satu bentuk poligon. So, rumus ini boleh digunakan pakai untuk semua jenis poligon asalkan koordinat diberi. So, kita boleh pakai cara ini untuk mencari luas. Okey, seterusnya kita pergi bahagian terakhir bab ini, 7.4, persamaan lokus. Lokus, anda pernah belajar di form 2 ke form 3, itu ialah lukisan lokus di mana kalau bergerak dari satu titik tetap, kita akan lukis satu bulatan kan. Yang titik tetap itu adalah pusat bulatan. So, sekarang kita nak bentuk persamaannya. Bukan melukis, ini membentuk persamaannya. So, lokus suatu titik P ialah lintasan yang dilalui oleh titik itu mengikut syarat yang diberikan. So, dia akan bagi tahu syarat di mana jaraknya sentiasa berapa unit daripada titik tetap tersebut. Persamaan lokus yang melibatkan jarak di antara dua titik boleh ditentukan dengan menggunakan rumus jarak. Okey, ini adalah nota. Jika koordinat A ialah S1, Y1, koordinat B ialah S2, Y2, maka jarak AB adalah S1 tolak S2 kuasa 2 tambah Y1 tolak Y2 kuasa 2. Kita boleh ada sesetengah buku yang mungkin tulis S2 tolak S1 tambah Y2 tolak Y1. Boleh juga. Okey. So, contoh pertama. Titik P bergerak dengan keadaan jaraknya dari A adalah sentiasa 6 unit. So, PA. Jarak P dari A. PA sama dengan 6. So, selalunya saya akan senaraikan koordinat di atas untuk senang rujuk lah. Jadi, untuk rumus jarak punca kuasa 2, X tolak-tolak tadi tambah kuasa 2 tambah Y tolak 4 kuasa 2 sama dengan 6. Punca kuasa 2 ini kita pindah, dia akan jadi kuasa 2. So, kita susun semula, maka persamaannya adalah, persamaan lokus adalah S kuasa 2 tambah Y kuasa 2 tambah 4S tolak 8Y tolak 16 sama dengan sifar. Contoh kedua. Cari persamaan bagi lokus titik bergerak P diberi SY sebab dia sentiasa berubah, sebab dia bergerak. Yang bergerak dengan keadaan jaraknya dari titik A ialah 2 kali jaraknya. Ini merujuk kepada titik P. Okey, titik P dari titik B yang negatif 5. Negatif 6, 5. So, daripada ayat ini kita tahu PA, P yang bergerak dengan keadaan jaraknya ini bermaksud P dari A. So, PA sama dengan 2 kali. So, 2. Ini adalah P dari B. So, PA sama dengan 2 PB. So, kita bentukkan pakai rumus
jarak kita bentukkan. Kita ganti. So, X tolak 4 kuasa 2 tambah Y tolak 5 kuasa 2 sama dengan 2 kali PB. So, X tolak, sebab tolak-tolak kita jadi tambah Y tolak 5 kuasa 2. So, kerana kita nak hapuskan punca kuasa 2 ni, so kita kuasa 2 kan keseluruhan persamaan. So, punca kuasa 2 ni di kuasa 2, so hilang punca kuasa 2. 2 di kuasa 2 dapat 4. Punca kuasa 2 di kuasa 2, so hilang. So, kita kembangkan sebutan yang di dalam ini. Kita dapat S tolak 4 kuasa 2. Kita dapat S kuasa 2 tolak 8S tambah 16. Dan ini kita kembangkan dapat Y kuasa 2 tolak 10Y tambah 25. Dan begitu juga, dan ini kembangkan, ini hasilnya. So, seterusnya 4 di darab masuk untuk setiap sebutan. Dan kita kumpulkan, dianggap kita kumpulkan ke sebelah kanan. So, inilah persamaan locus. Okey, contoh seterusnya. Diberi A dan B ialah 2 titik tetap dan P ialah 1 titik bergerak dengan keadaan AP nisbah PB sama dengan 2 nisbah 3. Cari persamaan locus bagi P. So, biasanya saya akan senaraikan semua koordinat yang diberi dan AP nisbah PB sama 2, 3. Dan kalau ditulis dalam bentuk pecahan, AP per PB sama 2 per 3 darab silang, maka kita dapat 3 AP sama dengan 2 PB. So, seperti biasa kita pakai rumus jarak, kita gantikan. So, 3 AP. So, S tolak 2 kuasa 2 tambah Y tolak 4 kuasa 2 sama dengan 2 PB. Ini adalah jarak PB. So, jika kita nak hapuskan punca kuasa 2, kita mesti kuasa 2 kan keseluruhan persamaan. So, 3 kuasa 2 kita dapat 9. Punca kuasa 2 di kuasa 2 kan, maka hilang. 2 kuasa 2 dapat 4. Punca kuasa 2 di kuasa 2 kan hilang. So, kita kembangkan bahagian sebutan di dalam ini. Ini hasilnya. Dan kita darab masuk untuk setiap sebutan. Dan kita kumpulkan ke sebelah kiri. Maka ini hasilnya persamaan locus. B. Tentukan sama ada locus titik P menyilang pasi X. So, persilangan pada pasi X maksudnya pintasan pada pasi X apabila Y sama dengan 0 di pasi X. Contohnya saya bagi tunjuk di gambar ini. Ini pasi X. Katakan di sini. Apa koordinatnya? 8, 0. Katakan di sini. Ini adalah 6, 0. So, di pasi X, Y-nya sentiasa sifar. So, apabila diganti Y sama sifar ke dalam persamaan locus, so ini sifar, ini pun sifar, maka kita dapat 5S kuasa 2 tambah 4S tambah 76, ini hasilnya. Jadi, macam mana kita nak semak ada persilangan ke tidak? Kita pakai jenis-jenis punca yang kita belajar di bab 2. Kalau lebih besar 0, B kuasa 2 tolak 4AC lebih besar 0, dia ada 2 punca. Maksudnya dia bersilang. Kalau dia B kuasa 2 tolak 4AC sama 0, dia hanya ada 1 punca. Maksudnya dia bersilang juga. Kalau dia kurang 0, maksudnya tiada punca. Kalau tiada punca, maksudnya tak ada persilangan. So, kita testing lah. Ganti B kuasa 2 tolak 4 AC daripada persamaan ni kita dapat negatif 1504 iaitu kurang 0. Maka kesimpulannya tak ada punca. Dia tiada punca, maka locus P tidak menyilang pada pasi S. Sekian untuk bab 7.